Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man nasarahu wa walah. Yang dirahmati Allah, pengurusi Masjid Jami'ul Badawi, ahli jawatan kuasa masjid yang penuh barakah ini, Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan-tuan haji, puan-puan hajah, para ustaz, para ustazah, seterusnya kepada seluruh ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak serta adik-adik yang saya sayangi dan saya doakan yang kebaikan sekalian. Alhamdulillah, pertamanya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang berbahagia ini kita dalam perkongsian kita iaitu Baitul Maqdis dan kaitan akhir zaman. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, bagi membicarakan mengenai Baitul Maqdis dan kaitan akhir zaman ini, saya akan bawa daripada 5 bab. Kita terus pergi pada yang pertama, bab yang pertama. Bab yang pertama mengenai wakaf. Para Nabi alaihimussalatu wassalam diutuskan dengan syariat. Dan di antara kesamaan syariat para Nabi adanya wujudnya ibadah wakaf. Dan ibadah wakaf yang paling tertua di dunia 2 tempat. Satu Masjidil Haram, satu Masjid Al-Aqsa. Dia bermula daripada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam Al-Quran, Nabi Ibrahim yang membangunkan Masjidil Haram itu. Dan kemudian yang keduanya Masjid Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa tanahnya telah ada, tetapi dibangunkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Daripada sudut tahunnya, Nabi Ibrahim alaihissalam tahunnya 1800 tahun sebelum Masihi. Maknanya sekarang kita 2000 Masihi. Mana kita lebih kurang 3800 tahun, hampir 4000 tahun. Dan Nabi Sulaiman alaihissalam masa dan tarikhnya kurang lebih 950 tahun sebelum Masihi. Mana kita 2000 Masihi, 3000 Masihi lah. Jadi bermula Baitul Maqdis dan juga Masjid Al-Haram turun-temurun dijaga oleh orang-orang yang hatinya percaya kepada Allah dan juga Rasul. Sampailah kepada Nabi Sulaiman, kemudian lepas Nabi Sulaiman sampailah kepada orang-orang beriman di zaman Nabi Zakaria. Nabi Zakaria lebih kurang 110 tahun sebelum Masihi. Jadi diletakkan wakaf Baitul Maqdis ke tangan orang-orang di dalam syariat Nabi Zakaria. Kemudian lahir Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam lahir pada tahun 1 Masihi. Tanah Masjidil Aqsa diwariskan kepada orang yang beriman bagi syariat Nabi Isa alaihissalam. Dan berada di Mekah orang-orang yang tetap beriman kepada ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada tahun 570 Masihi. Dan pada ketika itu ibu-ibu ayah-ayah saya sekalian, ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dilantik menjadi rasul pada tahun 610 Masihi. Ketika itu syariat wakaf disyariatkan kembali kepada syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi bercerita mengenai Masjidil Haram, dia bukan milik orang Arab Quraisy. Sebab itu setelah Nabi berpindah pergi ke Madinah, maka Nabi kembali ke Mekah untuk ambil balik tanah wakaf Mekah itu. Dan begitu juga Nabi bercerita mengenai Masjid Al-Aqsa. Dan Nabi menggalakkan untuk pergi dan ambil. Tetapi Nabi tidak sempat. Pada tahun 10 Hijrah Nabi SAW wafat. Diteruskan apa yang disebut oleh Nabi itu oleh Sayyidina Abu Bakar, kemudian oleh Sayyidina Umar. Maka zaman Sayyidina Umar, tanah Masjid Al-Aqsa telah dipindahkan hak wakaf itu dengan penyerahan kuncinya kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Jadi ketika itu Padri Patriark meminta kepada pahlawan Islam Sayyidina Abu Ubaidah Al-Jarrah. Dia kata Masjid Al-Aqsa adalah tanah wakaf, kami jaga daripada turun-temurun, tapi kami dengar kamu adalah syariat Nabi baru, jadi kamu tak perlu rampas, aku sendiri akan serahkan. Cuma aku nak jumpa iaitu pemimpin nombor 1 kamu itu. Maka sebab itulah Sayyidina Umar daripada Madinah pergi Masjid Al-Aqsa untuk mengambil tanah wakaf daripada Padri Patriark yang memegang amanah kepada Baitul Maqdis. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat sekalian,
Jadi bermula daripada zaman Sayyidina Umar, Masjid Al-Aqsa berada di tangan orang Islam. Dia bukan dirampas, bukan dibeli, tapi tanah wakaf. Daripada sejak turun-temurun. Sebab itulah ketika tentera salib datang pada 1099 Masihi, dia rampas Masjid Al-Aqsa. Maka ketika itu ramai pejuang-pejuang Islam nak cuba ambil balik. Sebab apa? Dia bukan milik orang Arab, dia milik orang yang beriman, yang hatinya ada Allah dan juga Rasul. Sampailah pada 1187 Masihi, maka satu orang pahlawan Islam bukan berbangsa Arab tetapi berbangsa Kurdistan, iaitu Salahuddin Al-Ayyubi, datang ke Masjid Al-Aqsa, ambil balik Masjid Al-Aqsa, kerana Masjid Al-Aqsa itu adalah tanah wakaf yang telah diamanahkan kepada kita orang Islam. Hari ini Masjid Al-Aqsa, tuan-tuan sekalian, dia berada di tangan orang Yahudi. Telah diambil dia penjagaannya orang Yahudi, tetapi orang Yahudi pun tidak berani untuk mengambil secara rampasan. Sebab dia tahu ini tanah wakaf. Dia faham benda itu sebab mereka juga ahli kitab. Sebab itu mereka cuba memujuk pelan-pelan, pujuk pelan-pelan untuk nak supaya orang Islam serahkan secara sukarela. Tetapi orang Islam tidak akan menyerahkannya secara sukarela. Jadi dia bukan milik orang Arab, dia milik kita semua. Kalaulah andai kata satu hari nanti orang Arab di sana tidak mampu untuk menjaga tanah wakaf Masjid Al-Aqsa ini, maka kita sebagai orang yang daripada timur jauh, daripada Malaysia, daripada mana-mana tempat, kita kena datang untuk ambil Masjid Al-Aqsa itu. Sebab itu bukan milik orang Arab, itu milik seluruh orang yang beriman kepada Allah dan juga Rasul. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi dalam bab yang pertama, wakaf ini, saya nak kongsikan satu cerita yang menarik. Pada ketika Salahuddin Al-Ayyubi mengambil tanah Masjid Al-Aqsa kembali daripada tentera salib pada tahun 1187 Masihi, maka ijtihad ulama-ulama yang berada di Jerusalem pada ketika itu, mereka menutup satu pintu. Masjid Al-Aqsa ni banyak pintu. Dia ada dipanggil sebagai Damascus Gate, dia ada dipanggil sebagai Lion Gate, dia ada dipanggil sebagai Herod Gate. Dia banyak gate, banyak pintu. Tetapi ulama-ulama ketika zaman Salahuddin Al-Ayyubi mengambil Masjid Al-Aqsa daripada tentera salib, mereka menutup satu pintu. Pintu ini dipanggil Babur Rahmah ataupun Gate of Mercy. Ditutup pintu itu. Dan pada tahun 1187 itu mereka berijtihad bahawa pintu ini hanya akan dibuka ketika hampirnya keluar Imam Mahdi, Dajjal dan Nabi Isa. Pintu ini hanya akan dibuka. Ini hampir 1000 tahun lepas. Ijtihad ulama 1000 tahun lepas, 1187 Masihi. Dan yang agak menggemparkan, pada bulan Februari baru-baru ini, ulama di Jerusalem telah mula memberi fatwa untuk membuka Babur Rahmah, pintu Babur Rahmah. Dan orang Yahudi berusaha untuk tidak membenarkan. Sebab orang Yahudi, nanti saya akan cerita kenapa dia macam seolah nak menghalang, kan? Sebab orang Yahudi tahu bahawa kalau pintu itu dibuka, maka itu sebagai tanda hampirnya keluar Imam Mahdi, Dajjal dan juga Nabi Isa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, habis bab yang pertama. Kita nak cerita 5 bab pada malam ini. Bab yang kedua, kita nak kongsikan apakah kepercayaan orang-orang Yahudi. Orang Yahudi ini, tuan-tuan muslimin muslimat sekalian, oleh kerana banyaknya Nabi diutuskan kepada Bani Israel, maka orang Yahudi ini secara nature dia percaya pada benda-benda gaib. Sebab banyaknya Nabi diutus pada bangsa mereka, orang Yahudi ini. Sebab Nabi-Nabi kan cerita mengenai benda-benda ghaibiat, benda akhirat, titian siratal mustaqim, azab kubur dan sebagainya. Ya, oleh kerana banyaknya Nabi diutus kepada Bani Israel, nature mereka percaya kepada benda-benda gaib ni. Sebab itu kalau kita lihat ketika Rasulullah SAW mengutuskan utusan pahlawan Islam dalam peperangan Mu'tah, maka Nabi menunjukkan bahawa peperangan ini akan dipimpin oleh Abdullah bin Rawahah.
kalau Abdullah bin Rawahah gugur, maka digantikan dengan orang lain sehingga kepada Ja'far bin Abi Talib. Maka orang Yahudi bertemu Abdullah bin Rawahah. Apa kata orang Yahudi? Dia kata, Abdullah bin Rawahah, kau jangan pergi peperangan ini. Aku bersumpah Abdullah bin Rawahah, kalau betul Muhammad itu Nabi, tidak ada satu orang Nabi pun meletakkan pengganti, melainkan orang itu mesti akan mati dalam peperangan. Kau jangan pergi Abdullah bin Rawahah. Apa kata Abdullah bin Rawahah? Demi Allah, aku akan pergi dalam peperangan ini, dan demi Allah aku akan mati, kerana aku percaya Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Orang Yahudi, dia percaya, walaupun dia menolak, tapi percaya. Sebab itu apa yang dibawa oleh Nabi SAW, orang Yahudi percaya. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat sekalian, apakah yang disebutkan oleh Nabi SAW? Antaranya besok di akhir zaman akan berlaku peperangan besar. Peperangan besar ini akan dipimpin oleh Imam Mahdi dan juga Nabi Isa daripada sudut ataupun side Islam. Dan orang-orang Yahudi pula, dia akan dipimpin oleh Dajjal. Dajjal dan dia memimpin orang-orang Yahudi membawa pada penyembahan kepada syaitan. Maka ketika itu seluruh pokok-pokok dan batu-batu mengeluarkan gelombang yang boleh difahami. Ya ibadar Rahman, wahai hamba Allah, di belakang ini ada Yahudi, tangkaplah mereka, kecuali satu pokok dipanggil pokok Gharqad. Pokok Gharqad ini, kata Nabi SAW, dia sebahagian daripada orang Yahudi, dan orang Yahudi sebahagian daripada mereka. Dan tuan-tuan sekalian, orang Yahudi memang mereka tanam pokok Gharqad di seluruh negara Palestin yang telah mereka tawan. Mereka tanam di Tel Aviv penuh pokok Gharqad. Pokok Gharqad ni dia macam pokok bunga raya kita. Dia punya batang tu besar, kemudian dia rimbun, kemudian dia akan menutup, daunnya menutup. Kalau dia rimbun tidak dipotong, orang boleh menyuruk dalam itu. Jadi Yahudi percaya. Perkara-perkara hadis Yahudi percaya. Jadi tuan-tuan sekalian, orang Yahudi ini, oleh kerana dia lahir, dia banyaknya Nabi daripada golongan mereka, maka benda-benda gaib mereka percaya, sehinggalah pada benda-benda khurafat. Orang Yahudi lebih khurafat tahu daripada mana-mana bangsa pun. Badan mereka penuh tangkal. Sini ada tangkal dia, dekat pinggang ada tangkal dia, dekat kepala ni pun ada tangkal dia ni. Seketul dia pakai kepala ni. Rumah-rumah dia penuh dengan tangkal-tangkal. Di setiap pintu ada tangkal-tangkal. Dipanggil Ma'zuzah. Orang Yahudi, dia kalau kena batu, pada dia akan kena sumpahan. Dan juga Nabi sebut bahawa nanti akhir zaman akan lahirnya Dajjal. Dajjal ni gelarannya Al-Masih. Dan mereka juga percaya akan bangkitnya satu orang nama Al-Masih. Dan Al-Masih ini akan membantu mereka untuk berkuasa satu dunia. Dan mereka memang sedang menunggu kedatangan Al-Masih mereka. Mereka panggil dalam istilah bahasa mereka Masayah mereka. Dan mereka sebut Masayah mereka itu akan datang daripada belah-belah timur. Jadi apabila kita sebut mengenai Baitul Maqdis dan juga akhir zaman, sebenarnya orang Yahudi juga sedang membuat persiapan mereka untuk menyambut kedatangan Masayah, ataupun bagi mereka ketua yang akan melonjakkan mereka satu dunia dan akan menyebabkan semua orang-orang Islam ni nanti akan dibunuh, atau orang-orang Islam ni nanti akan dipandang rendah dan tidak ada apa-apa nilai pun dalam kehidupan ini. Yang ketiga, bab yang ketiga yang saya nak kongsikan di sini adalah hadis-hadis Nabi SAW mengenai perkhabaran tentang akhir zaman. Di akhir zaman nanti, kata Nabi SAW, akan berlaku satu peperangan yang cukup besar.
Istilah dalam bahasa Arab dipanggil Malhamah Kubra. Malhamah Kubra ni maknanya peperangan yang sangat besar. Dan peperangan ini punya besar sampai nisbahnya. Kalau 100 orang, hanya 1 orang saja yang hidup. 99 lagi itu mati. Dan Malhamah Kubra ini yang paling besar nanti apabila turunnya masayah daripada Yahudi. Yahudi kata turun masayah dia, maka itulah bermulanya peperangan yang besar ini. Daripada pihak orang Islam, Nabi SAW sebut ada satu pemimpin Islam, namanya satu orang ketua yang diberi hidayah, iaitu Imamul Mahdi. Imamul Mahdi dalam peranannya Malhamah Kubra, dia juga tidak berjaya untuk membawa orang Islam dalam bersama-sama dalam peperangan yang cukup besar ini. Maka Imam Mahdi ini, tuan-tuan sekalian, dia berusaha memerangi Al-Masayah ataupun Dajjal ini di banyak tempat, dari satu negeri ke satu negeri, dan banyak orang Islam yang syahid ketika itu. Kan? Orang-orang Islam yang syahid, dan ketika itu Imam Mahdi dari satu tempat ke satu tempat, dari satu tempat ke satu tempat, sampai akhirnya Imam Mahdi berada di Baitul Maqdis dalam keadaan yang disebut tidak berdaya. Dia berusaha, dia bertanggungjawab. Imam Mahdi digelar sebagai last commander of Islam, pemimpin terakhir bagi orang Islam, harapan orang Islam, tetapi tidak berdaya. Maka pada satu subuh dengan keadaan yang tidak berdaya, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu lagi masayah, dipanggil Al-Masih. Al-Masih di Menaratul Baida, di Menara Putih. Menara Putih daripada Syam. Itulah Al-Masih Isa alaihi salam. Isa alaihi salam dan juga Dajjal sama-sama digelar Al-Masih. Kenapa tuan-tuan sekalian? Kenapa gelaran mereka sama? Sebab mereka dua-dua mempunyai kelebihan yang sama. Kalau Nabi Isa boleh menghidupkan orang mati, Dajjal juga boleh menghidupkan orang mati. Kalau Nabi Isa boleh menurunkan hidangan daripada langit, Dajjal juga boleh menurunkan hidangan daripada langit. Kalau Nabi Isa boleh mengubat penyakit-penyakit yang pelik, maka Dajjal juga boleh mengubat penyakit-penyakit yang pelik. Maka ketika itu Nabi Isa AS turun daripada Manaratul Baida, daripada Syam, dan kemudian Nabi Isa AS pergi ke Baitul Maqdis dan bertemu dengan Imamul Mahdi, the last commander of Islam ini. Dan ketika itu mereka bersolat subuh bersama-sama. Dan ketika itu Imamul Mahdi yang mengimamkan Nabi Isa AS. Dengan kata-kata yang lain, Nabi Isa AS mengikut syariat Nabi kita Muhammad SAW. Dan ini memang para Nabi alaihimussalatu wassalam yang terdahulu, mereka semua meminta untuk menjadi umat Nabi kita Muhammad SAW, kerana terlalu besar kelebihan menjadi umat Nabi kita Muhammad SAW. Maka selepas kejadian itu, selepas solat subuh itu, Nabi Isa AS pun bangun memimpin umat Islam yang berbaki di Baitul Maqdis. Mereka meniupkan semboyan untuk peperangan. Mendengar semboyan ini, bergetar Dajjal. Sehingga dalam hadis Nabi menyebutkan Dajjal apabila melihat Imam Mahdi seolah-olah garam yang larut di air. Sebab dia tidak pernah menyangka, ada juga manusia yang setanding dengan aku, kata dia. Tak pernah. Maka tuan-tuan sekalian, Imam Mahdi mula bersama Nabi Isa AS memimpin orang-orang Islam memerangi Dajjal. Kita tuan-tuan sekalian, kita sebab tahu penghujung cerita itu, kita tahu, kita kata Nabi Isa berjaya bunuh Dajjal, okeylah tu, Dajjal kalah lah. Sebenarnya tidak semudah itu, tidak semudah itu. Sebab apa yang diberi pada Nabi Isa ada juga pada Dajjal. Sebab itu gelaran mereka sama, Al-Masih Dajjal dengan Al-Masih Isa alaihi salam. Dan peperangan itu peperangan yang paling sengit. Tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah.
Yang menang siapa? Yang menang adalah orang yang hatinya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan kita sebab baca hadis macam Nabi Isa menang, tapi tidak semudah itu. Sebab itu dalam peperangan yang disebut oleh Nabi SAW ini, dia adalah satu peperangan yang luar biasa besarnya, cukup besar tuan-tuan sekalian. Dan akhirnya Dajjal ketika berhadapan dengan Nabi Isa, kata pepatah Arab, idzal masih yaqtulul masih, apabila al-masih yang akan memberi tentangan kepada al-masih membunuh al-masih, ataupun dalam bahasa Melayunya disebut apabila buku bertemu ruas. Peperangan begitu sengit, dan ketika itu peperangan berlaku sampai ketika Dajjal dikepung, diasak, dan Dajjal sampai di satu kota lama bernama Kota Lud. Kota Lud ini kalau sekarang dia tidak jauh daripada Tal Abib, dia 15 km daripada Tal Abib. Ketika berada di Kota Lud itu, maka Dajjal sudah keletihan dan dia telah dibunuh di pintu Kota Lud, bertepatan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuqtalud dajjal bi babin Lud. Dajjal akan dibunuh di pintu Kota Lud. Pintu Kota Lud ni ada dua, satu Babul Masyrik dan satu lagi Babul Maghrib. Satu pintu barat, satu lagi pintu timur. Jadi ulama kita membincangkan pintu mana satu. Dan akhirnya ulama sirah kita menyatakan Dajjal akan dibunuh di pintu bahagian timur, di pintu bahagian timur Kota Lud. Dan tuan-tuan sekalian, kalau sekarang orang Yahudi membina pengkalan tentera dekat Kota Lud, dia bina pengkalan tentera. Sebab macam saya sebut, bahawa orang Yahudi percaya kepada hadis-hadis Nabi SAW. Habis bab yang ketiga, kita pergi pada bab yang keempat. Bab yang keempat, Baitul Maqdis sebagai pintu alam ghaib. Baitul Maqdis, tuan-tuan muslimin muslimat sekalian, kalau daripada sudut geografi dia, dia adalah ibarat negeri dengan 3 kelopak bunga. Okey, negeri 3 kelopak bunga macam mana? Kalau Baitul Maqdis tu di tengah, di sebelah sini adalah Eropah, lautan itu adalah Eropah. Di sebelah sini benua Afrika, di sebelah sini benua Asia. Dia negeri 3 benua. Sebab itu Salahuddin Al-Ayyubi pernah menyatakan bahawa barang siapa yang dapat menawan Baitul Maqdis, dia dapat menawan dunia. Dalam kisah Al-Quran ada satu orang bernama Syamsun Al-Ghazi. Syamsun Al-Ghazi ni berasal daripada Gaza sekarang, Gaza ataupun Gaza. Sebab itu namanya Syamsun Al-Ghazi. Dia adalah orang yang mempunyai badan yang kuat, mempertahankan kota 3 benua ini, iaitu Baitul Maqdis. Dan Syamsun Al-Ghazi ini, dia punya kelemahan adalah di rambutnya. Jadi dia begitu kuat, kalau musuhnya dapat tangkap dia, sebesar mana rantai-rantai yang mengikat badan dia, semua mudah saja diputuskan. Syamsul Al-Ghazi, maka bininya, isterinya namanya Dilailah. Pernah dengar tak Samson Dilailah? Kan? Satu cerita Samson Dilailah. Kalau Dilailah tu nama isteri dia. Dia yang menceritakan kelemahan suaminya itu, iaitu kalau nak tangkap jangan pakai rantai yang besar-besar. Potong saja rambutnya, ikatkan. Dia takkan mungkin untuk pecahkan rambutnya itu. Maka malam-malam dibagi upah bininya. Bininya ketika Samson tengah tidur, dipotong, diikatkan kat tangan. Orang datang, musuh datang, tangkap. Tak boleh nak putuskan pun. Maka diseksa Samson,
lukakan badannya, dibutakan matanya, diseksa, kan? Dan Samsun bernazar, ya Allah, tolonglah bagikan aku kesembuhan ya Allah. Kalaulah andai kata aku sembuh ya Allah, maka Tuhan, aku bernazar aku akan korbankan seluruh hidup aku untuk Islam, untuk membela agamamu ya Allah. Maka dengan takdir Allah, embun pada malam itu menyembuhkan matanya, menyembuhkan segala luka-lukanya, dan terungkai rambut yang mengikat dia. Maka berlakulah peperangan yang besar. Maka ketika itu menang Samsun Al-Ghazi, mengalahkan musuh-musuh dia yang ada sekitar itu. Sesuai dengan nazarnya, dia pun korbankan dia punya hidup itu untuk agama Allah Subhanahu wa taala, untuk membela dan menjaga tanah airnya, iaitu kota 3 benua, iaitu Baitul Maqdis. Dan tempoh daripada peristiwa itu sampai dia meninggal, tempohnya adalah 1000 bulan, 83 tahun 4 bulan. Itu yang ketika ahli kitab bercerita mengenai cerita Samsun Al-Ghazi, sahabat-sahabat berkata, untunglah orang dulu umurnya panjang, kita umat Muhammad umur tak panjang. Maka Allah Subhanahu wa taala bagi kelebihan kepada umat Muhammad. Dekat dalam satu hari di bulan Ramadan ada dipanggil Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan, merujuk kepada kisah Samsun Al-Ghazi. Malam, kalau kita dapat pada malam Lailatul Qadar, 1000 bulan lebih baik daripada Samsun Al-Ghazi. Daripada sudut hadis Nabi SAW, Nabi menyebut bahawa Baitul Maqdis ardul mansyar wal mahsyar. Baitul Maqdis itu adalah bumi bermulanya hari kiamat dan bumi bermulanya manusia dibangkitkan. Itu bumi Baitul Maqdis. Maknanya bumi mula-mula sekali dimensi hari kiamat dikoyakkan. Kita hidup ni, dunia kita ni ada dimensi kita, kan? Macam kita hari ni, kita hidup di dunia, kita hidup kat sini ni sekarang ni. Tapi kita tak nampak di sebalik kita hidup ni, dia ada alam yang lain. Dia ada alam malaikat, dia ada alam kubur. Sekarang ni juga dia ada alam jin yang kita tak nampak. Sekali-sekali kalau kita diperlihatkan, kita nampak, kita pun takut, kita pun lari, kita pun cabut, kan? Tak nampak. Jadi maknanya besok ketika hampir, maknanya bermula 10 tanda besar kiamat. 10 tanda besar kiamat, 10 tanda besar kiamat. Dajjal, Imam Mahdi, Nabi Isa. Keluarnya dabah, binatang-binatang besar yang pelik-pelik. Kemudian matahari terbit daripada barat. Maka ketika itu berlaku huru-hara hari kiamat. Dan yang paling besarnya, semua bumi ini diranapkan dengan tiupan sangkakala malaikat Israfil. Maka ketika itu mula-mula sekali dimensi dikoyakkan bermula di Baitul Maqdis. Baitul Maqdis ardul mansyar wal mahsyar. Bermula dikoyakkan dimensi untuk kita manusia berpindah ke alam akhirat itu, bermula daripada Baitul Maqdis. Kan Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran bagaimana manusia ni ketika dibangkitkan, yauma yakunun nasu kal farashil mabsus. Hari manusia dihamburkan seperti kelkatu yang berterbangan. Kelkatu orang sini panggil kelkatu tak? Sama kan? Kelkatu. Kalau tiba-tiba hujan, kita pun tak tahu sarang kelkatu tu mana, kan? Kita pun tak tahu, kan? Tiba-tiba hujan, kelkatu sarangnya pecah, kelkatu itu akan berterbangan, dia akan menghurungi lampu. Kemana kelkatu nak pergi, tak tahu. Tak tahu nak pergi ke mana, dia nak pergi ke lampu, kemudian berlanggar antara satu sama lain. Dia berusaha untuk terbang sampai sendiri rasa kepenatan. Tercabut kepaknya, kepenatan. Putus kepaknya satu, cuba terbang dengan satu kepak. Kemudian akhirnya apa? Akhirnya mati sendiri kat bawah. Itulah manusia ketika dibangkitkan, tak tahu nak ke depan ke mana arah, ke belakang tak tahu mana nak pergi, mana nak dituju.
ke kanan tak tahu mana nak dihalakan, ke kiri tak tahu mana nak pergi. Tak tahu. Jadi tuan-tuan sekalian ya, dulu ulama-ulama di Jerusalem, dia ada satu dipanggil ketika satu hari di Jerusalem, mereka akan membuat satu perarakan. Perarakan tu daripada Jerusalem sampai ke Masjid Nabi Musa. Masjid Nabi Musa tu lebih kurang jauhnya dalam 50 km lah. Ramai-ramai. Jerusalem ni atas bukit tau. Masjid Nabi Musa tu bawah dekat lembah. Jerusalem atas bukit, kan? Berarak beramai-ramai, dan mereka akan bagi tazkirah mengenai kebangkitan besok. Besok kalau di akhirat manusia berhamburan seperti kelkatu yang berterbangan. Ramai-ramai praktikal dia. Tengok, bayangkan. Tapi sekarang tak ada dah. Ketika Yahudi mengharamkan 1967, perarakan tu tak ada dah, diharamkan. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Okey. Bab yang kelima dan yang terakhir, Baitul Maqdis sebagai akhir zaman, kaitan dengan akhir zaman, apa peranan kita pula? Kita dah cerita mengenai Dajjal lah, kita cerita Nabi Isa lah, kita dah cerita mengenai berbagai-bagai perkara dah. Jadi yang kelimanya, apa peranan kita? Kita ni nak buat apa? Yang pertamanya tuan-tuan sekalian, hadis Nabi SAW, Nabi ajarkan. Yang pertama kita rata-ratalah ulama kita mana-manalah, tanyalah mana-mana ustaz-ustaz, tok-tok guru, para ulama dalam dunia, kita memang hidup akhir zaman. Tak ada siapa yang cakap kita ni masih lagi di awal zaman, tak ada. Ujung akhir zaman dah. Cuma tak keluar lagi 10 tanda besar hari kiamat saja, tak keluar lagi. 10 tanda besar kiamat je. Kecil-kecil semua keluar dah tuan-tuan sekalian. Bulan 12 baru ni, Mekah dan Madinah tiba-tiba keluar pokok-pokok hijau ni. Pokok-pokok hijau ni keluar tiba-tiba. Daripada tanda akhir zaman, Jazirah Arab itu furujaw wa nahara, berlaku keluarnya furuj. Furuj ni mana tumbuh-tumbuhan keluar dan juga mata-mata air keluar. Cuma tanda besar kiamat yang 10 saja belum keluar lagi. Sebab kelima ni apa kita nak buat? Siapa kita nak buat? Apa nak buat? Okey. Muslimin dan muslimat dan rahmat Allah sekalian. Yang pertama daripada sudut amalan kita, Nabi SAW mengajarkan kita satu amalan. Apa kata Nabi SAW? Kalau kamu berada di tasyahud akhir, tahiyat akhir, tahiyat akhir. Kita tahiyat akhir kan, kita wajib baca tahiyat akhir. Kemudian yang sunatnya, kita baca selawat Ibrahimiyah. Ini sunatnya. Habis selawat Ibrahimiyah, Nabi anjurkan kita untuk baca doa. Versinya banyak, tapi maksudnya sama, 4 benda. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam, wa min azabil qabri, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min fitnatil masihid dajjal. Sebab kalau ikut pembukaan usaha untuk membuka babur rahmah macam mana saya sebut, maksudnya dah hampir dah tu, kan? Jadi maknanya kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. So boleh amalkan. Kalau tiba-tiba Dajjal keluar, kita sudah lama memohon pada Allah Subhanahu wa taala untuk berlindung daripada Dajjal ini. Sebab Dajjal ini dia adalah bapa kepada sihir. Dia punya sihir luar biasa tuan-tuan sekalian. Kalau kita tak mohon pada Allah, bahaya kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang keduanya surah Kahfi, kata Nabi SAW. Surah Kahfi amalkan, takrifan amalkan berdasarkan hadis paling kurang seminggu sekali baca. Aduh Ustaz, surah Kahfi itu agak panjang ya. Dia lebih panjang daripada surah Yasin. Jadi maklumlah, kita masa tak adalah itulah ini. Nabi pun tak sebut baca satu surah lagi bagus.
paling kurang ayat 1 sampai 10. Ayat 1 sampai 10, ibu-ibu, ayah-ayah saya sekalian, paling kurang baca. Amalkan. Takrifan amalkan seminggu sekali. Baca. Kalau tak boleh hari Jumaat, hari-hari lain. Kalau 1 sampai 10, bilangan dia satu muka surat suku je. Satu muka surat suku je. Tak lama kita baca pun. Jadi maknanya kita amalkan. Sebab dalam hadis Nabi SAW sebut, barang siapa yang mengamalkan ayat 1 sampai 10 surah Al-Kahfi, maka aman dia daripada sihir Dajjal ataupun fitnah Dajjal ini. Itu benda yang kita nak amalkan ataupun buat. Okey. Kemudian yang ketiga, apa benda yang kita nak buat? Yang ketiga, doa pula secara umum dia. Secara umum, secara spesifik dalam bahasa Melayu pun tak apa. Minta supaya Allah Subhanahu Wa Taala lindungi diri kita, keluarga kita daripada fitnah-fitnah yang kita tak mampu nak tanggung, nak terima. Kita tak tahu apa dia, tapi minta bahasa Melayu pun tak apa. Banyakkan berdoa. Sebab dalam Quran Allah sendiri sebut, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Mintalah pada aku akan mustajabkan bagi kamu, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita minta, itu ketiga. Nabi suruh banyakkan doa, kita pun disuruh untuk doa, banyakkan doa. Yang keempat, kita berusahalah untuk selesaikan, sempurnakan rukun iman. Rukun iman sempurnakan. Jangan sampai rukun iman kita rosak. Percaya kepada Allah, percaya pada Rasul, percaya pada kitab, percaya pada malaikat, percaya pada hari kiamat, percaya qada qadar. Jangan sampai, ya ke Tuhan ni ada, aku doa tak makbul pun, ya ke? Jangan. Maknanya kita jaga, jangan sampai dirosakkan oleh syaitan. Sebab rukun iman sangat penting. Yang kelima apa? Usahakan rukun Islam selesai. Rukun Islam Rukun Islam usahakan selesai. Syahadah, sembahyang, puasa, zakat dan juga haji. Ini usahalah. So siapa-siapa yang belum daftar untuk pergi haji, daftarlah. Pergi bila, wallahu alam tak apa, tapi dah usaha untuk daftar. Jangan langsung tak ada. Sebab kita akhir zaman, apa nak buat ni kan? Berita-berita mengenai Baitul Maqdis dan sebagainya banyak. Okey? Tapi apa nak buat? Okey. Yang keenam, berdasarkan hadis Nabi SAW, kalau boleh, datanglah ke 3 masjid. Masjid Haram, Masjid Nabawi dan Masjid Al-Aqsa. La tashuddur rihal. Kata Nabi SAW, tidak perlu kamu bersusah payah kecuali 3 masjid. Masjid Haram, Masjid Nabawi dan Masjid Al-Aqsa. Kalau mampu, kalau boleh, kalau ada peluang, pergilah. Pergi Sebab banyak hadis-hadis Nabi SAW mengenai Al-Aqsa sana, biar kita orang yang pernah menyaksikan dan pernah berdoa di situ. Dan yang terakhir, yang ketujuh, kalau tak boleh pergi, kata Nabi SAW, maka hantar minyak. Dulu untuk menghidupkan Baitul Maqdis ni adalah dengan pakai minyak. Maksudnya apa? Hantarlah bantuan ke sana. Kalau tak boleh, pergilah hantar bantuan kat sana tu. So jadi maknanya kita hari ini, saudara-saudara kita kat sana, kita usahakanlah, paling kurang doakan untuk orang kat sana. Mereka di sana memegang satu amanah cukup besar, tuan-tuan sekalian, yang antara nyawa mereka perlu dipertaruhkan untuk mempertahankan Baitul Maqdis itu. Paling kurang kita doakan. Jadi sebagai kesimpulannya, muslimin dan muslimat dan rahmat Allah sekalian, Baitul Maqdis dan kaitan akhir zaman, dia memang banyak peristiwa-peristiwa mengenai akhir zaman yang berlaku di Baitul Maqdis sebagai tanda-tanda akhir zaman. Dan benda-benda tu ada yang telah berlaku pun, ada yang sedang berlaku, dan yang ada yang benda-benda besar yang belum berlaku. Yang telah berlaku yang saya sebut tadilah, macam contohnya fatwa daripada Salahuddin Al-Ayyubi tentang Babu Rahmah yang sedang berlaku. Yang belum berlaku lagi, maknanya turunnya Imam Mahdi, Dajjal dan juga Nabi Isa, dan dia adalah sebagai tanda berakhirnya, maknanya akhir zaman dan berakhirnya dunia ni ke arah yang akan habis ataupun kiamat. Jadi mudah-mudahan kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah berikan kepada kita, ahli keluarga kita, dan orang-orang yang ada sekeliling kita, orang yang sentiasa Allah lindungi dari fitnah-fitnah akhir zaman.
untuk kita selamat di dunia, selamat di akhirat. InsyaAllah, amin ya rabbal alamin. Jadi saya rasa setakat saja dulu yang boleh saya kongsikan bersama. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang kurang dalam kelemahan diri saya sendiri, saya minta ampun dan maaf. Aku liqouli ma sami'tu astaghfirullah li wa lakum wa lisailil muslimin fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.